Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa dhakkirna bima nasina wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri. Kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya insya-Allah taala. Kita akan sambung tadabbur surah Al-Baqarah mula daripada ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Pada ayat sebelumnya setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ada di antara manusia yang tergamak kufur, padahal Allah yang telah mencipta dia sebelum dia ada lagi. Allah Subhanahu wa taala mencipta dia daripada tiada, menghidupkan dia, mematikan dia, kemudian akan menghidupkan dia sekali lagi, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberitakan apa yang amalan dia di dunia ini. Allah setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang nikmat Allah yang terbesar untuk manusia ni. Nikmat apa? Nikmat huwallazi khalaqa lakum. Itu nikmat dialah Allah yang telah menjadikan untuk kamu. Dia menjadikan untuk kamu ni special ni special, istimewa untuk manusia. Apa yang Allah jadikan untuk kita? Kita tanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita? Bukan dia jadikan di ayat ni bukan nak cakap Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk, bukan. Dia nak cakap dia menjadikan untuk kamu. Didahulukan lakum tu, dia menjadikan dia yang telah mencipta untuk kamu. Jadi dia tak cipta benda-benda itu melainkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan benda-benda yang akan disebut ni melainkan untuk manusia saja, khusus untuk manusia. Allah tak cipta benda melainkan untuk manusia. Kalau saya cakaplah tuan-tuan, bidadari di syurga tu, Allah cipta untuk bidadari untuk apa tuan-tuan? Allah cipta bidadari tu untuk beribadat kepada dia. Untuk apa bidadari Allah cipta? Untuk manusia, khusus untuk manusia. Bidadari apa kerja dia?
untuk manusia. Allah cipta bidadari untuk manusia. Jadi di dunia ni ada benda-benda yang Allah cipta untuk manusia, khusus untuk manusia, tak ada tujuan lain. Allah sendiri yang beritahu kepada kita. Apa benda dia? Ma fil ardi, apa saja yang di atas muka bumi ni. Subhanallah. Ya, apa yang Allah cipta untuk manusia, apa saja di atas, ma fil ardi, bukan apa saja, jami'an, tambah lagi. Ma fil ardi, dah segala apa yang di atas muka bumi tu dah nampak dah banyak sekali lah. Allah nak tegas sekali lagi, jami'an, semuanya. Semua apa yang ada di atas muka bumi ni apa dia? Semua untuk manusia. Dan Allah cipta ni, benda-benda ni semua untuk manusia. Daripada tumbuh-tumbuhan, daripada buah-buahan, daripada haiwan, daripada apa sajalah, gunung, ganang, pokok, apa semua ni untuk khidmat kepada manusia, untuk manusia. Allah tak ciptakan untuk tujuan dia lain, tapi untuk manusia, supaya manusia mengambil faedah daripada benda-benda ni. Apa saja itu, kata ulama di sini adalah apa saja di atas muka bumi ni harta benda. Harta benda termasuk apa saja di atas muka bumi ni untuk manusia. Tapi ironi dia, manusia ni dia pula menjadi hamba kepada benda-benda ni pula. Allah cipta benda ni untuk khidmat kepada manusia. Manusia boleh menjadi hamba khidmat kepada benda dia. Dia sanggup diri dia diperalatkan, diperhambakan untuk mengejar benda-benda ni. Dia jadi hamba pula untuk mengejar pangkat ke, untuk mengejar harta, untuk mengejar, dia menjadi hamba kepada benda-benda ni. Padahal benda ni Allah cipta untuk khidmat kepada manusia. Lagi teruk lagi, dia hasad, dengki, membunuh sesama manusia. Manusia lagi satu tu, dia sanggup bunuh manusia tu kerana apa? Kerana benda yang Allah ciptakan untuk dia sanggup bunuh. Seolah-olah benda tu dengan manusia lagi satu tu, siapa lagi berharga? Benda tu. Manusia ni kurang harga dia. Sebab tu dia sanggup lenyapkan, bunuh saudara dia kerana untuk kejar harta. Dan harta tu Allah harta yang ada di atas muka bumi. Cakap apa, tuan-tuan nak cakap bilion punya harta yang di bank apa, itu semua Allah ciptakan untuk siapa? Harta benda dengan rumah lah, dengan dia punya kekayaan semua, emas lah, belian-belian ni semua Allah ciptakan bukan untuk manusia bangga-bangga, untuk manusia agungkan, untuk manusia kita cakap rebut-rebutkan. Allah cipta ni untuk manusia je. Kereta yang tuan-tuan beli, apa jenis kereta lah, mahal ke murah ke, semuanya untuk apa? Untuk servis dengan kita. Tak ada lain, untuk kita khidmat. Tadi saya dengar ceramah Ustaz Abdullah Khairi. Dia kata kereta tu dunia, tapi bila kita dah bawa ke masjid tu, dia dah jadi akhirat. Apa saja yang digunakan untuk khidmat untuk kita, dia dah jadi benda akhirat, walaupun nampak macam benda dunia. Kereta yang dia cakap lah, pengerusi satu surau ni, kereta dia yang ada gambar harimau tu depan dia tu. 1.1 juta dia punya tu. Tak apalah, pengerusi surau, pengerusi sini lagi hebat lagi. Allah Akbar. Jadi itu semua untuk khidmat untuk kita. Jangan menjadikan benda itu sebagai matlamat kita. Benda itu untuk semuanya untuk berkhidmat kepada kita. Itu yang Allah ciptakan. Apa saja di atas muka bumi ni untuk khidmat kepada kamu, wahai manusia. Kamu pula yang khidmat kepada, tunduk memperhambakan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah, sangat ta'isa. Nabi cakap, celakalah hamba dunia, celakalah hamba dinar, wang ringgit lah kita agak, celakalah hamba fashion pun boleh termasuk juga, hamba pakaian, hamba ini. Dia menjadi hamba kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta, padahal benda tu supaya berkhidmat kepada dia, pula sebaliknya dia menjadi hamba kepada apa yang Allah ciptakan bagi mereka ni. Kemudian Allah cakap summastawa ilas sama, kemudian Allah istawa ni istiwa ni
asal perkara asal kata dia adalah sempurna. Tapi dia tengok bahasa Arab ni dia tengok kepada harfu jar sesudah dia. Kalau ila, istawa ila, istiwa ala lain pula makna dia, ila lain pula. Kalau di sini istiwa ni makna dia al-qasdu, itu dia menuju, dia menuju ila sama, ke langit. Langit itu belum apa lagi, masih asap lagi, belum masih dukhan langit ketika itu. Ini menunjukkan kepada kita ayat ni dalil yang bahawa langit dengan bumi mana dicipta dulu. Langit dengan bumi mana cipta dulu? Bumi dicipta dulu. Bumi cipta, lepas tu baru Allah Subhanahu Wa Taala menuju dengan kehendaknya dengan ke langit. Ke langit untuk mencipta fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah menjadikannya atau menyempurnakan menjadi 7 lapisan langit dengan sempurna. Di sini ini menjadi dalil. Saya pun bila gambarkan, kata ulama, bumi ni dia macam hamparan. Macam kita bina rumah lah, bumi. Langit ni atap. Tak ada orang bina atap dulu sebelum dia bina dia punya hamparan dia, flooring dia, dia punya apa ni, lantai dia. Bumi ni macam lantai lah. Kemudian bintang tu macam lampu-lampu. Dari itu bintang tu Allah walaqad zayyana sama'ad dunya, Allah hiasi langit dunia ini dengan masabih, dengan bintang-bintang dan planet-planet. Itu dia. Jadi ini menjadi, namun ada juga ulama, ada segelintir ulama juga yang cakap langit dicipta dulu daripada bumi. Allah cipta langit dulu, lepas itu bumi. Biasalah tuan-tuan, benda ni khilaf. Kita jangan bergaduh, jangan terkejut pula. Biasa, ulama ni banyak pendapat. Satu, kebanyakan ulama, saya katakan kebanyakan ulama berpendapat bumi dicipta sebelum langit. Namun ada juga segelintir ulama cakap langit dicipta sebelum bumi. Tujuh lapisan langit Allah sempurnakan. Fasawwahuna, Allah sempurnakan menjadi 7 lagi. Apa dalil mereka? Ayat ni juga tuan-tuan. Ini ulama beza, ni bukan ayat-ayat lain, ayat yang sama juga. Dia cakap tsummastawa ila, Allah menuju ke langit. Fasawwahuna, bukan Allah cipta, dia cakap bukan cipta 7 langit, Allah sempurnakan. Langit dah ada, dia cakap first Allah cipta langit, lepas tu Allah cipta bumi, kemudian lain sekali Allah naik, Allah menuju ke langit ini untuk Allah sempurnakan menjadi 7 je. Sama, ayat yang sama juga. Itu namanya khilaf pemahaman, daripada pemahaman ulama lah. Tafsir tu adalah pemahaman mereka. Menjadi 7 lapisan langit. Wahuwa, dan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala bikulli, terhadap setiap sesuatu ni, syai'in, sedap alim. Jadi alimun, Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui akas setiap sesuatu. Ini nak menunjukkan kepada kita ayat ni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta, dalam mereka mencipta, membentuk itu semuanya dengan alim, dengan ilm, dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak cipta sesuatu itu tanpa ilmu. Semuanya dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil-kecil perkara sampai ke sebesar-besar perkara itu dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menunjukkan tingginya martabat ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri namanya adalah Al-Alim, yang maha berilmu, gitu kan, yang maha berilmu. Allah Subhanahu Wa Taala bila mencipta sesuatu itu semua dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti ada ayat Hakim, Alimul Hakim. Hakim, ada hikmah dia. Kita kadang tak ada hikmah. Kenapa kapet pilih color biru? Kenapa tak hijau? Apa hikmah biru? Apa? Ada? Tak ada makna kan? Tak ada makna, mana ada? Allah Subhanahu Wa Taala dalam pencipta dia ada hikmah. Kenapa daun-daun itu warna hijau? Tentu ada hikmah. Tak ada Allah suka-suka je macam gitu. Kenapa Allah cipta ni? Semuanya ada hikmah. Sama ada kita tahu atau pun kita tak tahu.
Hikmah Allah Subhanahu Taala dia yang tak tahu, ada yang kita tahu. Semuanya ada hikmah. Kenapa warna kulit kita warna ini, warna kulit orang tu warna, semuanya ada hikmah. Kenapa setiap sesuatu lah yang Allah Subhanahu Taala cipta di atas muka bumi ni semuanya ada hikmah. Satu dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Taala, dan satu dengan hikmah Allah Subhanahu Taala. Dan bercakap tentang ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Taala, last kali ayat ni tentang alim, ilmu, dan tentang betapa tingginya darjat ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala bawa kepada kita cerita tentang Nabi Adam. Jadi cerita tentang Nabi Adam, tuan-tuan, ada dalam 6-7 tempat lah. Saya ingat 6 tempat dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Adam. Setiap kali cerita tentang Nabi Adam, dan bila cerita tentang Nabi Adam ada cerita tentang iblis. Dia mesti ada punya dia punya karakter di situ. Lagi satu Nabi Adam, bila Allah cerita tentang Nabi Adam aja mesti Allah cerita tentang iblis. Jadi Adam dengan iblis ni, tanah dengan api ni, cerita dia ada dalam 6 tempat dalam Al-Quran. Setiap kali Allah cerita tu nampak macam berulang, kita kat ulang lagi cerita dia, ulang bukan. Allah tak ulang cerita dalam Quran ni, Allah tak ulang tanpa purpose lah. Allah tak buat sesuatu itu tanpa tujuan. Jadi setiap kali cerita dia lihat kepada sudut mana, angle mana yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bawa. Sudut mana dalam Al-Baqarah. Ini kita mungkin ini cerita pertama lah. Cerita pertama ke? Ada sebelum dah ada cerita tak? Dalam surah Al-Baqarah ni, saya ingat cerita pertama lah dalam surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah ni macam-macam cerita dia, tapi saya rasa ini cerita pertama sekali. Sebelum dia tak ada sebelum dia tak ada perumpamaan, kisah tak ada. Ini kisah pertama yang Allah Subhanahu Taala cerita. Dia dalam cerita tentang Nabi Adam dan iblis dalam surah Al-Baqarah ni lain, sudut lain pula. Apa sudut dia? Yang kita ambil ayat yang terakhir, alim, tentang ilmu, tentang ketinggian ilmu pengetahuan. Itu yang fokus dia di sini adalah tentang ilmu. Kalau cerita Al-A'raf pula tentang Nabi Adam tergelincir pula. Kenapa Nabi Adam diperdayakan, dan tentang terlucut pakaian Nabi Adam, tertanggal pakaian Nabi Adam dengan isterinya Hawa. Jadi angle itu lain, itu tentang kesilapan. Sini kesilapan Allah cakap fa'azallahum syaitan. Iblis menggelincir, syaitan menggelincirkan Nabi Adam. Itu aja komen Allah Subhanahu Taala dalam cerita tu. Tapi yang nak ditekankan di sini adalah tentang ilmu pengetahuan. Dalam surah Al-Baqarah ni cerita Nabi Adam adalah tentang ketinggian ilmu pengetahuan di sisi Allah Subhanahu Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mula ceritanya wa id, kalau ada id, jam silap pula tu 8 nak bajet masa ni tak nampak jam, susah juga ni. Okey, bila ada id ni nak tunjukkan ketika yang menunjukkan masa lampau. Kalau idza akan datang, masa lampau. Dan ingatlah ketika qala rabbuka lil malaikati, berkata Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata? Macam mana kita tak tahu. Tapi kalau Allah cakap berkata, tentunya berkata itu dengan perkataan. Tentunya dengan perkataan, dan tentu perkataan itu dicantum daripada huruf-huruf. Baru nama perkataan al-qaul tu. Qaul ni perkataan ni daripada huruf huruf cantum jadi perkataan. Jadi Allah benar-benar berkata. Jangan kita ingat Allah tak berkata. Kalau Allah berkata, benar-benar Allah berkata kepada malaikat dan malaikah. Dan kita tahu malaikat ni siapa? Di sini nak tunjukkan kepada kita, malaikat ni adalah makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal. Dia bukan macam tongong je, buat aja apa yang Allah suruh, macam robot aja gitu lah. Kadang ada orang bikin malaikat ni macam robot ni, dia bertasbih je, tak ada. Ni Allah ajak bermesyuarat. Ayat ni Allah bermesyuarat dengan para malaikat. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala cipta Nabi Adam, manusia pertama,
Allah bermesyuarat dengan malaikat. Kalau mesyuarat takkan malaikat yang kira tongong punya tak boleh berfikir, tak boleh bagi respon. Nak buat apa Allah nak berbual dengan malaikat yang macam gini? Jadi kalau di sini ulama cakap malaikat ni berakal. Berakal boleh memikirkan. Allah ajak mereka bersyarat. Malaikat yang mana satu ni? Malaikat ada banyak ni. Khilaf ulama. Semuanya khilaf ulama. Ada yang kat semua malaikat. Ada pendapat cakap semua malaikat. Ada yang kata tak semua malaikat ni. Ni malaikat yang special force-nya malaikat dah. Special force yang dihantar ke muka bumi ni untuk menghalau jin-jin. Jin-jin untuk halau jin-jin ke laut-laut semua. Pasal jin buat kerosakan di atas muka bumi ni, jadi malaikat. Siapa di antara mereka ni, di antara malaikat ni ada yang namanya iblis. Dan dia ada yang cakap dialah yang mengetuai orang cakap task force ni lah, task force untuk menghalau jin-jin iblis. Iblis ni dia munafik, tuan-tuan. Dia lakukan untuk mendapat nama saja, untuk show off lah. Iblis ni dia bukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari dulu Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu, dan lepas ni Allah akan expose dedahkan iblis punya tembelang ni. Dia lakukan untuk menunjuk-nunjuk je. Itu kata ulama lah, bukan kata saya, tuan-tuan. Ni ulama, saya baca kitab tafsir je. Nak share je dengan tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala akan dedahkan tembelang iblis ni. Allah akan beri dia ujian. Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ini bermusyaratlah. Allah nak lihat pandangan malaikat. Allah kalau nak cipta, dia perlu ke dia nak minta pandangan malaikat? Tak perlu. Allah nak cipta, suka dia lah, dia nak cipta, dia tak perlu minta. Malaikat pun dia yang cipta juga. Kalau dia minta pandangan yang sama level dengan dia, okey lagi lah. Malaikat level apa? Ciptaan dia juga. Nak tunjukkan kepada kita pentingnya mesyuarat ni. Awak bos ke, awak director ke, awak pengarah ke, awak apa perlu bermesyuarat juga. Jangan ingat awak bos ni, pengarah ni, aku tak boleh mesyuarat dengan orang-orang bawah ni semua. Aku mesyuarat dengan apa ni, level aku je. Mana ada. Allah SWT bermesyuarat dengan awak lagi hebat daripada Allah. Kalau gitu macam nak cakap macam gitu. Allah bermesyuarat dengan makhluknya. Malaikat itu adalah ciptaan dia. Nak tunjukkan kepada kita, Allah SWT mesyuarat apa? Minta pandangan. Allah minta pandangan kepada malaikat daripada malaikat. Apa pandangan malaikat? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak minta pandangan pada malaikat? Kita tanya kenapa? Ada dia ni pendapat ulama sajalah, tuan-tuan. Ada yang cakap lepas ni malaikat banyak tugas. Lepas manusia dicipta, malaikat sebelum manusia dicipta ada tugas tak malaikat dengan manusia? Memang manusia pun tak ada. Malaikat relax aja lah. Bertasbih. Lepas manusia dicipta, malaikat banyak tugas. Satu orang aja ada 2 malaikat. Tugas kanan kiri. Belum nak ikat tugas-tugas yang lain. Jadi kata ulama lah, kenapa Allah panggil para malaikat ni nak mesyuarat, lepas ni kamu semua ada tugas. Tugas dengan apa? Berkaitan dengan manusia. Jadi Allah SWT panggil malaikat. Allah bermusyarat dengan mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku hendak menjadikan fil ardi, di muka bumi itu. Jadi tadi kita cakap muka bumi dah siap, dah ada. Dan Allah nak dan operasi membantas jin-jin itu, menghalau jin-jin semua dah dilakukan. Selepas itu baru Allah Subhanahu Wa Taala cakap dengan malaikat, aku nak menjadikan di atas muka bumi tu, muka bumi yang sama tu, satu aja, muka di bumi lah kita kata, di bumi itu khalifah. Khalifah ni dia daripada perkataan khalafah, khalif. Dia ada tak marbuta belakang dia, bukan menunjukkan muannas. Khalifah tu nak menunjukkan mubalaghah. Khalifah, apa makna khalifah, tuan-tuan? Kalau khalafah ganti, khalafah yakhlufu, ganti, dia mengganti. Khalifah seorang pengganti, seorang yang akan mengganti, seorang yang akan mengganti.
Apa kena-mengena dengan yang tadi di atas muka bumi ni? Tiga pendapat ulama lah. Satu jaga yang mengganti jin-jin ni lah. Sebelumnya kan dah ada jin-jin yang buat kerosakan. Jadi aku akan jadikan seorang pengganti kepada jin tu. Allah tak cakap manusia. Allah kata di sini seorang pengganti je. Seorang yang akan menggantikan jin. Itu satu khalifah, makna khalifah. Lain satu khalifah ini mereka ni akan saling mengganti. Khalifah yang manusia ni selepas berapa tahun generasi lagi satu akan mengganti mereka satu sama lain nak mengganti. Selepas 100 tahun aja kita akan diganti. Ni muka-muka kita ni, tempat masjid ni, lepas saya ingat 50 tahun dah tak ada ni muka ni semua. Ada jugalah nama-nama dia tapi tak di sinilah. Tempat kubur semua nama meninggal 2030, 2025. Yang ustaz pun ganti juga. Ustaz muda sikit. Yang ustaz tu dah innalillah. Dia itu mengganti. Dah kan itu khalifah, mengganti satu sama lain. Yang last pendapat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berpendapat khalifah ni pengganti Allah Subhanahu Wa Taala. Pengganti Allah. Apa maksudnya dia mengganti Allah? Mengganti menjalankan hukum Allah, syariat Allah di atas muka bumi ni. Dia akan menjalankan hukum Allah. Itu berganti. Jadi tiga makna lah. Ibn Abbas cakap dia akan mengganti pengganti kepada jin itu. Sebab itu malaikat bertanya, malaikat ada experience dengan jin ni. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Mereka bertanya malaikat ni bukan membantah tuan-tuan, nak tanya hikmah dia. Malaikat nak tanya hikmah kepada, adakah apa hikmahnya ya Allah? Apakah hikmahnya ya Allah? Adakah engkau nak menjadikan di atas muka bumi ni, di bumi itu, may yufsidu fiha, orang yang buat kerosakan di dalamnya, wa yasfiku dima, dan mengalirkan darah. Malaikat bertanya, macam mana macam manusia belum dicipta. Kita cakap, jadi ini based on malaikat punya experience dengan jin-jin tu yang buat kerosakan, yang saling berperang, saling membunuh. Itu malaikat punya experience. Ada seorang profesor dari UKM lah. Tahun 2010 dia datang ke Singapura tu, dia bagi lecture yang dia cakap sebelum Nabi Adam ada, dah ada manusia di atas muka bumi ni. Dah ada manusia. Jadi yang Adam ni Allah cipta manusia yang jenis baik. Jadi sebelum Nabi Adam ada manusia yang jenis tak baik punya, yang buat kerosakan. Jadi kita tanya tentang ayat ni, tu dia ayat tu dia cakap itu manusia yang buat kerosakan. Jadi sebelum Nabi Adam dah ada manusia. Dia based on ayat ni. Ni satu gerakan saintis Islam lah. Bila lepas tu saya pun research siapa ni profesor ni, gerakan mana dia bawa ni. Ada di UTM pun ada juga beberapa pensyarah pun ada menganut fahaman yang cakap Adam itu bukan manusia pertama. Nabi Adam tu bukan manusia pertama, tapi ada lagi manusia sebelum Nabi Adam. Tuan-tuan boleh research tempat internet. Saintis satu dunia lah punya gerakan ni. Termasuk di Malaysia pun ada juga yang Adam itu bukan manusia pertama. Yang berdasarkan kepada sains lah, kepada penemuan mereka, discovery mereka. Dia cakap Perak Man itu beribu-ribu tahun. Adam ni baru aja dia cakap. Kemudian Peking Man lah, macam-macam lah dia cakap. Jadi siapa yang berasal Perak ni, dia bukan Bani Adam tak tahu dia Bani apa. Dia cakap Perak Man, orang Perak tu bukan Bani Adam, bukan daripada keturunan Adam, ada manusia dulu. Perak Man dia cakap mereka berbalik. Dia juga cakap ni dalam ceramah dia cakap Perak Man ini dia sebelum Nabi Adam lagi. Yang peliknya dia based on umur Nabi Adam tu adalah based on Bible. Bukan based on Al-Quran ke apa. Dia based on yang itu, dia based on Bible. Jadi dia cakap Bible cakap umur Nabi Adam berapa ribu tahun aja. Jadi based on yang Perak Man lagi lama daripada Nabi Adam. Itu gerakan tu. Jadi di sini semua ulama, kebanyakan ulama cakap bukan manusia pertama, tapi yang ada di atas muka bumi itu adalah jin-jin. Based on malaikat cakap macam jin ke jadi jin ini jin buat kerosakan. Allah cakap aku akan ganti nanti. Aku akan ganti lagi orang lagi di atas muka bumi. Itu yang malaikat cakap.
akan pengganti ni akan menumpahkan darah. Wa nahnu, sedangkan kami, Allah malaikat cakap, ini malaikat nak cakap kerja mereka ni mulia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ni malaikat bukan nak show off tuan-tuan, bukan nak berbangga. Sedangkan kami bertasbih atau kami mensucikan engkau dengan memujimu, dan kami mensucikan juga dua-dua. Nanti kita tengok. Jadi malaikat, saya tengok, saya baca terjemahan aja tuan-tuan. Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Jadi para malaikat cakap ni bukan dengan bangga, tapi memang fact lah, memang fakta dia. Malaikat ini kerja dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan bangga. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku adalah Sayyidul Bani Adam. Aku adalah ketua anak Adam. Dan aku bercakap ini bukan untuk bangga. Memang Allah dah lantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua anak Adam. Rasulullah adalah ketua anak Adam. Jadi gitu. Jadi para malaikat mengatakan tentang tugas mereka, sifat mereka. Nusabbihu, bertasbih di sini. Tasbih ini maksudnya apa tuan-tuan? Sabbaha, tasbih, mensucikan. Kami mensucikan kamu. Mensucikan daripada, mensucikan kamu. Para malaikat ini mensucikan Allah daripada sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, daripada segala kekurangan. Dia bihamdika, ini yang susah ni. Dia mensucikan Allah dengan memujinya. At the same time, pada masa yang sama, dia mensucikan Allah dan memuji dia. Itu yang kita kata subhanallahi wa bihamdih. Itu tasbih macam gitu. Subhanallah, kita sucikan Allah, lepas tu kita kata dengan pujian, dengan pujiannya. Itu mensucikan Allah, dan tambah lagi wa nuqaddisulak, kudus pula. Wa nuqaddisulak, macam mana cakap? Sucikan lagi. Kami mensucikan dengan memujimu, dan kami mensucikan kamu lagi. Bertambah bersih lah. Kalau dah suci, yang bertasbih dah bersih, nuqaddisul tambah lagi bersihkan. Betul-betul mereka membersihkan nama Allah, mensucikan nama Allah, sifat Allah ni daripada perkara-perkara yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu semua malaikat ketahui. Ini kenapa Allah berkata, kata ulama di sini, kenapa Allah berkata sesungguhnya aku mengetahui bahawa khalifah yang aku ciptakan ini tak semestinya, tapi adalah mereka pun buat kerosakan, menumpahkan darah. Tapi ada di antara mereka juga orang-orang yang baik, seperti para anbiya, orang-orang yang baik. Jadi Allah cakap, aku tahu siapa di antara khalifah ini. Dan kata ulama, wa yasfiku dima itu fi'il apa ni? Fi'il mudhari', tuan-tuan. Fi'il mudhari' nak menunjukkan istimrar, berterusan perkara ini. Penumpahan darah sampai sekarang tak tuan-tuan? Kerosakan dan penumpah darah sampai sekarang tak? Yufsidu, manusia buat kerosakan. Apa bukti je kerosakan? Ini bukti dia lah. Nak cakap apa lagi? Apa bukti dia ni? Ini bukti dia apa? Apa ni Ustaz? Emas ni. Penyakit ni lah. Penyakit ni datang kerana apa tuan-tuan? Kerana tangan-tangan manusia lah. Kerana kerosakan manusia, satu dunia kena. Kerana beberapa orang punya buat kerosakan aja, satu dunia kena. Kerosakan yang manusia buat, dahsyat sekali kerosakan ni, yang membunuh beribu-ribu nyawa kerana kerosakan manusia. Dia yang merosak bumi dia yang buat kerosakan kepada atas muka bumi, sama ada kepada manusia ke kepada alam sekitar, kepada apa. Mereka manusia ni buat kerosakan, dan bunuh ni mengalir, menumpah darah ni berterusan sampai sekarang. Manusia saling berbunuhan. Ini yang malaikat macam predik manusia akan buat kerja macam gini. Jadi Allah cakap, aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui, kerana di sana ada manusia yang baik. Tak semualah. Macam jin tadi semua
Yang ini ada manusia yang baik, para nabi, para syuhada, para salihin, orang-orang yang baik, ada para siddiqin, mereka yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah cabar. Jadi bila malaikat cakap kami mensucikan kau, kami ni lebih baiklah daripada makhluk yang kau nak ciptakan, sekarang ni Allah akan cabar malaikat. Wa 'allama Adam. Ni Allah kata, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajar Adam. Adam ni Nabi Abul Basharah, bapa manusia ni Adam. Dia kata ulama, dia daripada perkataan udama. Udama ni, Adam ni bukan bahasa Arab, tuan-tuan. Ada yang cakap bahasa Arab, ada yang cakap bukan. Dia daripada udama ni, Adam daripada warna kulit. Adam ni warna kulit dia tak putih dan tak hitam, dia pertengahan. Macam orang Melayu lah kita. Dia kalau pertengahan ni tengok tak putih sangat dan tak hitam, dia pertengahan. Kata ulama lah, ini pendapat je, tuan-tuan. Itu daripada nama Adam. Allah mengajar Adam. Jadi tak disebut macam mana Allah mencipta. Pada ayat yang lain Allah sebutkan daripada bahan-bahan dia semua. Tapi di sini ringkas saja. Allah dah mencipta Nabi Adam. Setelah Allah mencipta Nabi Adam, Allah ajar kepada Nabi Adam al-asma'a, nama-nama. Kullaha, semuanya, semua nama-nama. Jadi ni di syurga ni di syurga Allah ajar semua nama-nama kepada Nabi Adam. Yang kita nak tanya, nama-nama ni ada tak yang kita pakai sekarang ni? Ada ke tidak? Adalah, kita anak Adam kan, kita bukan anak Perak ke anak mana. Kita bukan anak Perak men, kita anak Adam kan. Nama tu kita pakailah sekarang apa yang Allah SWT ajar. Semua nama, semua benda kan, kita kata semua nama benda, semua nama perbuatan, bersin ke apa. Sebab itu ulama khilaf juga. Perkataan ni, logat, bahasa ni Allah ajar atau manusia buat sendiri ni, reka sendiri. Tauqifi atau manusia yang mereka bahasa bahasa kita kata macam mana? Apa pendapat? Bahasa ni daripada Allah yang ajar bahasa ni, ataupun manusia yang reka cipta bahasa? Jadi pendapat yang cakap asalnya Allah SWT yang ciptakan bahasa itu, yang ajar manusia, kemudian dikembangkan dari zaman atau hari demi hari itu dikembangkan oleh manusia sendiri. Semua Allah ajar nama-nama benda, nama-nama perbuatan, semua nama. Summa aradahum alal malaika, kemudian Allah mengemukakannya, tunjukkan kepada malaikat. Benda-benda tu Allah tunjuk kepada malaikat, suruh malaikat namakan, ni nama apa, ni nama apa, ni nama apa. Semualah benda Allah cabar malaikat. Ni cabar. Faqala anbi'uni, lalu Allah kata, beritahu kepada aku, terangkanlah kepada aku, bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin, dengan nama benda ini semuanya jika kamu orang yang benar. Jadi ini Allah kita kata cabar para malaikat. Malaikat tak tahu. Malaikat tak tahu nama benda-benda tu. Mereka boleh jawab aja, kami tak tahu ya Allah, kami tak tahu. Macam kita lah, kalau kita tak tahu jawab apa? Ma'adri. Tapi malaikat punya tawaduk, kita tengok sifat malaikat yang tawaduk. Apa jawapan malaikat? Qalu subhanaka, dia kata maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, tak ada, kami ni tak ada ilmu pun, tak mempunyai ilmu, kami tak tahu apa-apa pun ya Allah, melainkan apa yang kau telah ajarkan kepada kami. Itu tawaduknya malaikat. Mereka boleh cakap aja tak tahu, tapi nak cakap, dia cakap kami langsung tak ada ilmu melainkan apa yang kamu ajar. Ini nak tunjukkan ini belum ajar lah ya Allah, ini kau belum ajar kan kepada kami. Tapi malaikat, the way malaikat cakap tu nak tunjukkan ketundukan diri para malaikat ni. Humble lah kita tengok tawaduknya pada malaikat. Kemudian malaikat pun cakap innaka antal alimul hakim. Ni tadi kita kata sesungguhnya engkau ya Allah al-alim, iaitu maha mengetahui dan maha
dia terjemah hakim ni bijaksana. Hakim ni zul hikmah, yang mempunyai hikmah dalam setiap tindak tanduk Allah Subhanahu Wa Taala. Hakim juga zul hukmi, yang mempunyai hukum. Dia hakim dua makna lah, yang mempunyai hikmah dan mempunyai hukum. Mempunyai hukum. Allah Subhanahu Wa Taala ada hukum alam dan hukum syar'i, hukum syariat. Dua hukum Allah Subhanahu Wa Taala ada. Dan setiap hukum ni, setiap hukum ada hikmah dia. Setiap hukum ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita katakan ada yang kita tak tahu apa hikmah dia, nak menunjukkan kepada kita. Manusia ni kadang, termasuk orang Islam yang dia tak tahu hikmah je, dia protes. Dia tak tahu apa hikmah dia, kemudian dia manusia yang kes degil ni semualah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh sembelih? Ada satu orang lawyer lah dipersoalkan, kenapa Nabi Ibrahim disuruh sembelih anak dia pula. Kau tak tahu, cakap je tak tahu. Minta pandangan orang apa hikmah dia. Jangan macam kita ingat kita tak tahu aja, kita mempersoalkan seolah-olah macam tak ada hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kebodohan dia jugalah. Dah tak tahu, tak nak tanya. Tak tahu, tanya aja. Ada banyak ulama boleh keluarkan berpuluh-puluh hikmah. Jadi ada hikmah, dan kalau tak ada hikmah pun kita yakin, kita beriman yang semua perbuatan Allah, perintah Allah ada hikmah dia. Sama ada kita tahu atau kita tak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah tuan-tuan, sedikit untuk kita. Insya-Allah taala kita akan sambung tentang bagaimana seterusnya kisah Nabi Adam. Jangan ke mana-mana. Kita berjumpa lagi minggu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.